Okey, sebentar ya. Dah masuk seorang tu Tinggal seorang lagi lah. Nampak tak? Nampak? Nampak. Okey, Nampak, cikgu. Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu tugasan kerja khusus tahun akademik 2021. Program PDPP kod memang betul BMMB 2082R. Betul BMMB 2082R. Betul? Betul ya. Betul, cikgu. Semester 2 tahun 1 nama khusus pentaksiran dalam pendidikan bahasa Melayu. Semester lepas awak ambil pentaksiran dalam pendidikan saja tapi ni dah tambah bahasa Melayu. Kumpulan bahasa Melayu ambilan Oktober 2020. Tugasan ada 3. Tugasan pertama projek 30%. Tarikh mula hari ni sebenarnya 2 Mei. Saya ingat dah buat semalam, jadi hari ni dah mula, tapi kalau seberi taklimat hari ni lah mula Tarikh mula 2 Mei, hari ni mula. Tarikh hantar 18 Mei. Raya 13-14 Mei kan? Betul kan? Raya 13-14 Mei. Betul Kak? Raya 13 Mei. Betul. Cikgu. Betul, cikgu. Tapi saya kira semua sampai 18 Mei. Maksud raya tu saya tak kira harinya, tapi start 15 tu sama balik, 15, 16, 17, 18 hantar. Nanti kerja khusus ni saya akan letak di GC, awak tolong hantarlah tugasan 1, tugasan 2, tugasan 3. Nanti saya akan letak kemudian. Nanti kehadiran pun saya akan letak di GC, nanti awak tolong isi kehadiran di situ tarikh kehadiran, taklimat kehadiran itu mesti ada. Nanti MQA dia check, saya nak tengok kehadiran kerja khusus dah ada. Okey, kedua penulisan 1,200 patah perkataan, sikit je sebenarnya 1,200 berbanding dengan 12,000 1,200 patah perkataan sikit je. Kalau SPM mesti lebih kurang 350. Kalau STPM tak silap saya berapa ratus kalau STPM, kalau pengajian karangan dia? Masih ingat lagi tak? Tak ingat lah cikgu. Lama dah. Yang 15 orang ni semua masuk dengan STPM ke, masuk ke universiti? Saya masuk dengan STP. Ada masuk ada masuk pakai matrik kan, ada yang diploma. Kalau siapa ambil STPM, kertas pengajian mesti lebih kurang 800 patah perkataan dalam masa mungkin 2 jam lebih kot, saya tak lupa. 3 jam. Saya dah lupa 3 jam, saya dah lupa masa dia. 3 jam. 3 jam. STP lah. Saya dah tak ingat, saya ambil STP dah lama lah, zaman Tok Kado. Tarikh mula habis di projek 18 Mei, besoknya 19 Mei dah buat penulisan sampailah 10 Jun 9 Jun tu tak silap saya Bersedi Agong, tak silap saya lah 10 Jun 2021. Kemudian 11 Jun dah start ada kuis pula 4 soalan struktur 20%. So tarikh hantar 16, tapi bukan kita buat kuis 4 soalan tu daripada 11 sampai 16 tu 5 hari, tidak. Kuis tu adalah antara 11 ke 16. Nanti saya akan setkan masa, kita buat dalam masa 30 minit sahaja. Tapi projek dengan penulisan dia, tarikh mula dengan tarikh hantar tu adalah masa yang panjang. Tapi kuis dia bagi tarikh mula 11, tarikh hantar 16, tapi antara jangka masa 11 dan 16 tu saya akan buat kuis 4 soalan struktur dalam masa 30 minit sahaja. So maka total 100. 100 ni markah mutamat dah tak ada markah peperiksaan Faham tak? Understand? You understand? Faham cikgu. Faham cikgu. That's why disebabkan itu anda semua mesti score kerja khusus ini sebab dia 100% kerja khusus. Kalau campur exam mungkin sini 60, exam 40 atau sini 70, exam 30, ada lagi untuk atasi masalah kekurangan markah kerja khusus, tapi sini pure 100% kerja khusus. So moral of the story, awak kena score kat kerja khusus ni kalau dapat 60, kalau dapat 60% awak dapat B minus, B minus 60 ke 64 tu B minus, 65, 69 B, 70 ke 74 B plus, 75, 79 A minus, 80, 89 A, 90 ke atas A plus. Okay. Hasil pembelajaran, ini daripada saya
apa ni, ambil daripada maklumat khusus MK, HPK 1, HPK 2, HPK 3. Jadi tiga-tiga HPK ni diolah semula, jadikanlah soalan kerja khusus kesemuanya HPK 1. Jadi soalan projek tu dia hit dengan HPK 2. HPK 1 adalah kuis menghuraikan pengertian dan konsep pentaksiran, taksonomi domain serta jenis penilaian bahasa. Itu adalah untuk kuis HPK 1. HPK 2 mensintesis proses pembinaan ujian serta kaedah penilaian kemahiran mendengar menggunakan elemen, aktiviti, bahan dan aspek penilaian sesuai. HPK 2 adalah untuk tugasan projek. Penulisan 1200 patah perkataan tu HPK 3, menganalisis kaedah dan aspek penilaian kemahiran membaca, bertutur dan menulis. Dia membaca, bertutur dan menulis, tapi saya pilih membaca sini, membaca saja. Bertutur dan menulis saya tak pilih. Tapi yang penting di hit dengan HPK 3. Kerja khusus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3. Okey, objektif dia. Okey, yang pertama menilai proses pembinaan ujian serta kaedah penilaian kaedah mendengar berdasarkan ujian mendengar. 2. Menganalisis aspek bacaan berdasarkan video penyampaian berita. 3. Menganalisis kaedah membaca yang dapat meningkat pengetahuan. 4. Menjelaskan konsep pentaksiran, pengujian, penilaian, taksonomi Anderson, ujian saringan dan diagnostik dalam bentuk kuis. Okay, kita pergi kepada tugasan 1. Tugasan 1 mula berapa bulan? Ni hari ni sampai bila? Tugasan 1 hari ni sampai bila? 18 bulan 18 Mei. 18 Mei cikgu. Sambil-sambil masak, sambil-sambil berbuka, sambil-sambil buat kuih raya, sambil-sambil shopping, kuih raya, bla 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 bla. Buatlah tugasan projek ini. Tugasan ni senang je. Okey. Berdasarkan ujian mendengar yang saya baca kat atas sikit. Saya tak nak tunjuk yang tulisan 2 nanti awak stres. Okay, tugasan 1 projek 30%. Berdasarkan ujian mendengar yang telah dilaksanakan di sekolah. Jadi ada tak di antara 15 orang ni dah buat ujian mendengar? Belum cikgu. Yang belum kena buatlah. Kena test lah kat sekolah Berdasarkan ujian mendengar yang telah dilaksanakan di sekolah, buat penilaian mengenai proses pembinaan ujian tersebut. Okey, yang mencakupi jenis soalannya, jenis rubriknya, kesahan dan kebolehpercayaan. Okey, setakat ni boleh faham soalan ni? Boleh tanya saya? Tanya saya sebelum kita semua bersurai. buat penilaian mengenai proses pembinaan ujian. Yang mendengar tu lah. Maksudnya kita kena buat langkah-langkah dia lah. Betul. So ujian mendengar ni, saya tak tahu apa ujian nak buat mendengar, itu saya beri kebebasan pada awak. Nanti ujian mendengar tu boleh tak awak masuk sekali dengan jawapan projek ni lah. Maksudnya awak masukkan ujian mendengar tu, mesti ada benda yang awak nak tunjuk pada saya, apa yang awak dengar, awak nak dengar kepada budak kan. Mungkin tape ke, apa ke, suara ke, audio ke, awak mesti buat benda tu kan. Mesti ada kan bahan dia tu. Bahan ujian mendengar tu mesti ada kan audio. Ada. Audio pun boleh, ataupun dia Macam speaker, mikrofon ke? no. Yang link Cikgu ni, masukkan dia punya apa tu bahan yang kita perdengarkan kepada murid tu cikgu kan? ya, link YouTube Oh, macam petikan. Petikan yang ada suara lah, petikan yang ada suara yang ada suara lah, sebab mendengar kan budak kena dengar kan, Contoh macam sajak ke, macam tu lah. Tak kisah, sajak, syair, pantun, seloka, gurindam, berita dan sebagainya yang ada suara kan, yang budak kena dengar kan. Betul tak? Yang kena dengar, ujian mendengar mesti budak kena dengar kan. Betul. Jadi bahan tu masukkan nanti dalam jawapan, dalam GC. Nanti saya akan masuk tapak dia, awak masuk je kat situ awak masukkan. Maksudnya kalau kita ambil daripada YouTube, kita copy link lah. Copy link, masuk je dalam GC tu, kat link tu. Nanti saya buka je link tu. Itu baru masuk bahan dia. Nanti yang tu masuk, kemudian awak awak upload lah awak punya jawapan. Jawapan tu mesti bertype lah kan, menulis lah kan jawapan tu kan. Mula masukkan link tu ataupun apa-apa audio tu. Lepas tu yang kedua baru masuk yang awak type tu.
Okay, yang awak type tu yang saya nak tengok tu, awak macam mana awak menilai proses ujian tersebut yang mencakupi jenis soalan. Okay, di sini jangan terperangkap. Saya bukan nak awak urai jenis soalannya ini, jenis soalannya berbentuk formatif. Soalannya adalah macam ni bla 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 bla. Jenis rubrik ni skema pemakahan jenis rubrik skema pemakannya adalah seperti ini bla 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 bla. Kesahan dan kepercayaan soalan ini bla bla bla. Saya tak nak macam tu. Itu hanya menghurai saja proses, tapi awak tak menilai. Awak menilai tak tu kalau saya sebut macam tu? Awak menilai tak? Kalau just terang je proses dia, awak menilai ke tidak? Jenis soalan dia tidak. Kalau awak tak menilai, maksudnya maka awak akan sikit. Saya nak awak menilai macam ni. Jenis soalan yang digunakan Menilai itu macam buat analisis lah ya cikgu. dia lebih tinggi pada analisis. Kalau menilai tu macam tahap 5, analisis tu tahap 4. Okay, dia ada 6 tahap Tahap pengetahuan tahap 1, kefahaman tahap 2, aplikasi tahap 3, analisis tahap 4, menilai tahap 5, mencipta tahap 6. Jadi menilai tahap 5. Saya nak macam ni, contoh. Jenis soalan yang digunakan adalah jenis formatif. Soalannya adalah buatlah soalannya bla bla bla. Apa? Awak type je soalannya ni. Berdasarkan soalan formatif yang dibuat, didapati bahawa ini baru nampak menilai baru nampak menilai kan ayat tu kan. Didapati bahawa soalan tersebut memenuhi kriteria ni kerana ni. Nampak tak menilai tu situ? Nampak tak ayat menilai tu? Menilai tu maksudnya awak kena membuktikan jenis soalan tu macam mana. Awak menilai. Apa maksud menilai? Macam ni lah, awak beli baju raya. Awak pergi supermarket, awak beli baju raya ambil baju kurung ke baju Melayu katalah okey. Ni baju raya tu awak pegang hanger dia. Kalau awak just hurai baju raya saya berwarna hijau, berharga RM50 dan berjenama apa-apa itu menilai ke tidak? Menilai ke tidak kalau awak just tunjuk huraikan baju raya tu? Awak menilai ke tidak? Tidak. Belum. Ini maksud saya yang sama yang saya nak. Kalau awak setakat itu maka tak tinggi. Sepatutnya awak menilai macam ni. Baju kurung yang saya beli ini berwarna hijau. Namun demikian, awak nilai lah, namun demikian warna hijau yang ni kurang menarik kerana sepatutnya warna hijau yang ni sepatutnya macam ni. Sepatutnya di atas coraknya begini. Sepatutnya corak di bawahnya begini. Nampak tak apa yang saya maksudkan ni? Nampak cikgu? Nampak itu analogi paling mudah yang saya nak bagi pada awak. Awak bukan hanya menerangkan tapi awak juga menilai benda tu. Nampak? Cikgu, Ya. maksudnya kita menilai soalan, bukan menilai apa yang murid tu dapat ke macam mana? Soalan tu mencakupi jenis soalan. Saya bukan nak budak, saya nak jenis soalan. Oh, betul. Soalan ujian pendengar yang awak dah buat tu, awak terangkan dulu jenis soalan tu, awak dah terangkan, awak type. Kemudian daripada soalan tu awak nilai. Nilai maksud dari segi kualitinya, dari segi JSU-nya, macam mana, ikut aras ke tidak. Apa maksud saya? Faham? Azlan nak tanya, Hanafi nak tanya, Kadudin nak tanya, tiga jejaka ni. Cikgu, soalan tu daripada kita lah kan? Soalan tu awak yang buat sendiri, bukan saya. Awak buat sendiri. Awak yang buat. Cikgu. Lepas tu kita nilai soalan kita sendiri. Ya, awak nilai. Awak dah buat soalan tu, betul awak nilai soalan tu. Cikgu, soalan yang contoh yang kita buat tu kan, sekurang-kurangnya cikgu nak berapa soalan cikgu dalam Suka hati. okey. Saya tak tetapkan berapa, suka hati. Yang penting dia memenuhi proses ujian mendengar tu. Tak kisahlah soalan tu 1 ke 2 ke 3 ke, soalan objektif ke, soalan sutur ke, soalan apa-apa saja. Saya tak kisah. Yang penting awak tunjukkan soalan dan awak menilai soalan tu. Bila menilai soalan, apa dia? Cikgu, soalan tu nanti perlu dilampirkan Apa ke? dia? Soalan tu nanti perlu dilampirkan ke? Soalan tu dekat lampiran, semua dekat lampiran belakang. Okay. Jenis soalan, jenis rubrik, biasa jenis soalan lah dengan skema. Tapi kesahan dan kebolehpercayaan tu tak payah di lampiran. Biasa di lampiran tu jenis soalan ada, biasa jenis soalan dah ada kan. Jenis rubrik, skema pemakan biasa dah ada kan. Cikgu.
Itu buatkan lampiran. Bila dah habis semua, dia letak di bahagian lampiran. Kesahan dan kebolehpercayaan tu tak ada lampiran lah sebab dia nak tunjuk apa. Dia hanya dalam bentuk jawapan je lah. Dan nampak tak yang skop pertama ni? Nampak. Okey. Hanafi nak tanya, Khairuddin, Azlan. Macam tergamam je semua. Faham tak? InsyaAllah boleh cikgu. Cikgu, Tak yang Cikgu nak tanya. Ya. Maksudnya kan, contoh ada soalan macam sajak lah kan. Lepas tu ada bawah dia soalan struktur yang berkaitan dengan pemahaman. Macam tu Ke? Ayolah. Macam tu lah kan? Bebas. Saya beri kebebasan pada awak ujian apa yang awak nak buat. Okey. Daripada soalan sajak tu yang awak kata kefahaman. Yang soalan kefahaman tu awak nilai. Okey, faham. Awak nilai jenis soalan dia, awak nilai dia punya jawapan, skema jawapan rubrik dia, awak nilai dari segi kesahan dan kebolehpercayaan. Nota-nota tentang kesahan dan kebolehpercayaan ni saya rasa nota semester lepas awak ada tentang kesahan dan kebolehpercayaan. Jadi macam mana? Awak nilai lah dari segi kesahannya didapati bahawa soalan ini apa-apa. Ia memenuhi ni. Itulah. Dan kebolehpercayaannya tinggi. Kenapa kebolehpercayaan tinggi? Beri bukti, nilaikan kebolehpercayaannya adalah tinggi disebabkan ni. Sebab di nota kesahan dan kepercayaan tu ada dia punya kriteria dia. Daripada kriteria tu awak nilai kat soalan awak tu. Awak gunakan. Okey, yang kedua, pilih satu kaedah penilaian kemahiran mendengar dalam ujian mendengar yang dilaksanakan seperti di atas. Nilaikan perkara-perkara yang telah digunakan melibatkan elemen aktiviti. Okey. Kalau awak tengok dalam RMK, kalau tengok sini kaedah penilaian mendengar, awak ada RMK semua kan yang serta tu kan? Ada kan? Ada tak RMK yang saya bagi dekat GC tu? Ada cikgu. Okey. Kalau tengok dekat sini, dekat MK tu nombor 5. Kaedah penilaian kemahiran mendengar. Dia ada mendengar untuk mengecam, mendengar untuk memberi respon, mendengar untuk mendapat maklumat, mendengar untuk menyampaikan maklumat, mendengar untuk kefahaman, mendengar untuk menilai. Itu dia adalah kaedah penilaian dia. Tapi awak buat semua ke pilih satu saja? Pilih satu. Satu saja. Okey, awak katalah. Pilih satu Ya. Awak tulis saja kaedah penilaian kemahiran mendengar dalam ujian mendengar yang telah yang telah dilaksanakan adalah mendengar untuk mendapat maklumat. Cukup. Dia tak satu je mendengar untuk mendapat maklumat. Atau awak uraikan sikit. Dalam kemahiran untuk mendengar maklumat ini pelajar dikendaki apa. Tulislah apa. Barulah awak nilaikan, awak kaitkan dengan elemen, aktiviti, bahan serta aspek. Okey. Daripada kemahiran untuk mendapat maklumat tadi, penilaian yang boleh dilakukan, penilaiannya yang boleh dilakukan mengenai aktiviti mendengar itu adalah pelajar mendengar audio ini. Didapati bahawa dalam pendengaran itu pelajar dapat mendapat maklumat, pelajar mendengar untuk mendapat maklumat dengan jelas, iaitu pelajar mencatat apa-apa isi penting. Maka didapati bahawa ujian kaedah mendengar ini adalah sangat praktikal kepada para pelajar dalam aktiviti yang diarahkan. Nampak tak olahan dia macam tu? Awak nilaikan balik. Maksudnya awak pilih satu kaedah penilaian, katalah tadi mendengar untuk mendapatkan maklumat. Daripada mendengar untuk maklumat tu awak urai, kemudian awak nilai dari aspek aktiviti yang awak dah buat, bahan yang awak sertakan, kemudian aspek lain dah ataupun elemen-elemen yang awak nak pelajar tu dengar, elemen macam sebutan ke, intonasi ke, jeda ke dan sebagainya, sebutan dan sebagainya. Bahagian kedua boleh faham? Boleh cikgu. Jadi tugasan projek ni ada ya. Tugasan projek ni ada dua bahagian ni. Mula yang atas tu buat benda tu, kemudian yang kedua. Jadi awak punya jawapan esei tu awak type, kemudian awak sambung je yang bahagian kedua tu. Satu kaedah, kemudian awak nilai kaedah-kaedah tu, kaedah mendengar tu awak pilih tu, awak kaitkan dengan elemen, aktiviti, bahan. Tiga tu pun tak apa, cukup. Kalau aspek lain tak nak buat pun tak apa. Cikgu,
Kalau kaedah tu kita pilih ambil lebih daripada satu boleh? Contoh Saya dua, tak nak, saya nak satu je. satu je. Satu sahaja. Satu tu tapi very deep lah, awak jelaskan atau awak nilai. Bukan jelaskan saja saya nak awak menilai juga. Okey. Kalau awak jelaskan saja maka tak tinggi, maka rendah. Yang lelaki boleh faham? Azlan faham? Cikgu, cadangan untuk apa soalan tu untuk dapatkan 30% ni kan. Biasanya berapa soalan? Berapa soalan? Yang kena bina tu lah. Bergantung. Kalau awak buat 2 soalan pun saya terima, 1 soalan yang dalam pun saya terima. Yang penting cara awak menghurai ni. Cara awak menghurai benda ni. Saya tak kisah berapa soalan pun. Maksudnya cikgu perkataan dia tak ada limit kan? Yang projek ni tak ada limit patah perkataan. Okey. Dia tak ada limit. Dia tak ada 1,200 ke 1,500, tak ada. Yang penting siap. Dia ni awak nilai. Ada apa nak tanya tadi? Okey, tugasan 2. Tugasan 2 pula. Penulisan. Ini makan banyak 1,200 patah perkataan tapi makannya 50%. Okey, berdasarkan video penyampaian berita yang anda pilih, maksudnya video penyampaian berita yang anda pilih, awak kena pilih sendiri, bukan saya Itulah awak ambil daripada YouTube, awak ambil link dia, masuk je dalam GC tu. Video penyampaian berita daripada TV1 ke TV2 ke TV9 ke Al-Hijrah ke apa-apa saja video penyampaian berita. Kat situ dah faham? Faham? Semua dah tergamam ni. Berdasarkan video penyampaian berita yang anda pilih, analisis aspek bacaan yang meliputi sebutan, intonasi, nada dan kefasihan dengan lengkap. Ini okay, video penyampaian berita tu awak pilih, kemudian awak ambil link dia, awak masuk ke dalam GC nanti nanti saya buat tapak dia. Kemudian awak analisis aspek, ada 4 sebutan, intonasi, nada dan kefasihan tu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cikgu. Ada pertanyaan? Kalau untuk analisis kefasihan tu sejauh mana? Macam mana kita nak analisis aspek bacaan dari segi kefasihan tu? Analisis aspek bacaan yang meliputi sebutan, intonasi, nada dan kefasihan. Awak Google lah. Awak Google kefasihan tu apa? Kriteria kefasihan tu apa? Awak sekarang banyak guna Google lah kat internet. Kefasihan tu apa? Apakah kriteria dan kefasihan? Type nada kat Google, nada. Apa itu nada? Mesti ada dia punya kat situ, ada punya tu. Kat situ awak buat analisis dia. Kefasihan memang fasih. Apa kefasihan? Memang fasih. Apa kriteria dia? Google. Apa maksud kefasihan itu? Okey cikgu. Apa-apa saja awak sekarang banyak ada apa internet, awak boleh tahu sebutan tu apa, intonasi tu apa, nada tu apa, kefasihan. Bila awak type kat situ sebutan tu banyak dia punya tu dia punya kira-kira dia elemen sebutan tu. Awak boleh gunakan untuk buat esei ni. Analisis tu apa, dari segi apa? Cikgu, maksudnya berdasarkan maklumat yang kita cari kat Google yang sebutan intonasi semua tu, kita perlu nilai lah bagaimana Bukan nilai, analisis. Bandingkan dengan cara dia orang menyampaikan berita ke macam mana? Ni video penyampaian berita, katalah awak pilih TV3, ada 2 orang sedang baca kan, ataupun seorang pun tak apa, 2 orang pun tak apa. Yang penting saya nak tahu sebutan dia tu, intonasi dia, nada dan kefasihan penyampai berita tu dan TV3. Awak cakap lah. Tapi apa-apa pun awak kena buat pengenalan dulu pengenalan apa ni sebutan. Apa-apa mesti beri definisi sebutan ni lah ni. Kena berilah pendapat sarjana sikit menurut pendapat apa-apa sebutan ini adalah ni atau kamus dewan memberi tafsiran, mendefinisikan sebutan sebagai apa. Begitu juga intonasi, nada dan kefasihan, apa-apa pun mesti ada definisi dan ada satu pendapat sarjana. Kemudian baru terangkan berdasarkan penyampaian berita yang dipilih, diberi 4 perkara untuk dianalisis iaitu sebutan, intonasi, nada dan kefasihan. Beri satu persatu. 2.1 sebutan.
Dari segi sebutan didapati bahawa penyampaian berita dalam ini adalah sangat bagus. Betul belah sebutannya ni sebutannya ni didapati bahawa penyampaian berita ni sebutannya ni macam ni. Mengikut vokal lah, konsonan lah, apa-apa semuanya bagus. Nada tinggi suara semua ada. Maksudnya awak buat macam tu lah. Tu point tu, intonasi. Dari segi intonasi pula, didapati bahawa penyampai berita dalam yang disampaikan, intonasinya sangat bagus. Intonasi menggambarkan apa-apa. Macam tu lah. Cikgu, kita boleh komen juga dari sudut yang Boleh, negatif cikgu kan? boleh. Ni bebas, tak semesti positif. Awak sebutan, intonasi, nada, kepastian awak boleh komen dari segi apa-apa pun boleh. Kalau ada yang negatif lah. Okay. Boleh. Cikgu. Menggunakan Cikgu. Boleh, Cikgu, boleh. ada medium ataupun laman mana-mana yang boleh kami tengok untuk rujukan sebutan? Type saja dekat Google tu, sebutan. Banyak benda sebutan apa tu. Saya tak ada had untuk tengok medium apa pun. Sebutan tu dekat Google ada, kalau ada kat buku pun ada, apa-apa saja. Yang penting sekarang awak analisis. Analisis tu tak ada dalam Google, itu awak punya sendiri analisis. Awak punya kognitif awak yang menganalisis. Yang penting awak tahu sebutan tu apa, intonasi tu apa. Okey. Saya buka Google sekejap ni. Senang saja, awak dah ada internet, type saja sebutan SEBUTAN, enter. Sebutan banyak ni Han. Daluan sebutan, perbezaan sebutan, sebutan Johor Riau, gangguan bunyi dalam sebutan, sebutan bahasa Cina, banyak ni. Ini awak semua boleh baca lah ni. Kesukaran dalam kesan sebutan-sebutan bahasa Inggeris, apa-apa itu. Okey. Sebutan ni, kriteria sebutan. Awak cari je di Google ada semua ni, sebutan, ciri-ciri sebutan. Ciri-ciri sebutan. Pengujaran sebutan sistem ejaan sebutan baku So maklumat-maklumat ni awak boleh gunakan untuk buat esei. Sebab awak banyak advantage awak untuk buat ni. Okey. Boleh? Okey cikgu. Saya ada lagi 6 minit saja sebab 8.45 saya kena pergi membawa ibu saya pergi suntik vaksin COVID. Oh. Dia dapat panggilan dah. Pukul 9 ni dia kena pergi suntik vaksin COVID dos pertama. Ya. Okey. Okey, yang kedua, buktikan bahawa kaedah membaca bagi tujuan menyusun maklumat, memahami maklumat tersurat serta membaca untuk pemikiran kritis dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Apa yang awak faham soalan ni? Apa yang awak faham soalan ni? Apa yang awak faham kena soalan ni buktikan ni? Kena nyatakan kaedah membaca tu. Okey. Maklumat yang tersurat lah. Tersurat, kemudian maklumat, nak menyusun maklumat, membaca untuk menyusun maklumat. Ada 3 benda membaca untuk menyusun maklumat, membaca untuk memahami maklumat tersurat, membaca untuk pemikiran kritis dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Awak kena buktikanlah. Betul tak? Betul tak kaedah membaca ni dapat menyusun maklumat? Betul tak kaedah membaca ni dapat memahami maklumat tersurat? Betul tak kaedah membaca ni dapat untuk pemikiran kritis? Betul ke? Itu soalan dia, betul ke? Bila betul ke, kena bagi bukti lah. Faham tak kena soalan ni? Faham. Okey, Maksudnya cikgu buktikan. analisis satu persatu lah ni cikgu kan? Ya, analisis. Okey. Buktikan kaedah membaca, kaedah membaca buktikan bahawa buktikan bahawa kaedah membaca bagi tujuan menyusun maklumat dapat meningkatkan pengetahuan seorang. Buktikanlah huraikan bla bla bla. Seterusnya, kaedah membaca Cikgu, bukti kaedah membaca ni dia tak semestinya berkait dengan video tadi kan? Tak ada. Ini cerita lain. Ini cerita lain. Okey. Yang bukti ni dah cerita lain. Dia dah skop kedua, dah cerita lain. Buktikan kaedah membaca dengan tujuan memahami maklumat tersurat dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Buktikan kaedah membaca tujuan untuk pemikiran kritis dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Buktikan. 3 benda lah kena buktikan. Maksudnya kita menyokong lah dengan pendapat ni. Pendapat ini sokongkan dengan contoh dan bla bla bla. Memang betul bukti, betul bukti bahawa betul.
Maksudnya 1,200 tu untuk 2 soalan ni cikgu. Mungkin yang pertama tu awak buat 400, yang bawah tu 800. Dia tak semesti separuh-separuh 66 tak semesti 66. Awak bebas 48 boleh, 39 boleh, 5, 7 boleh, 66 Kalau boleh. terlebih macam mana cikgu? Terlebih saya tutup mata je. Boleh lah maksudnya. Boleh. Sebabnya kadang-kadang nak adjust dia punya Tak apa. Terlebih tu ayat saya tak penalty, saya tak potong markah, saya baca je. Okey. Saya tak ada penalty pun. Jadi tugasan 2 ada 2 benda. Yang pertama pasal video ni dan awak hantar link. Yang kedua buktikan. Yang pertama tadi awak menilai proses dia, soalan rubrik kesan. Dan skop kedua dia menilai kemahiran mendengar yang telah digunakan elemen ni. Tapi soalan 1 ni dia berkat rapat antara nombor 1 nombor 2 ni dia berkat rapat. Ya, betul. Dia berkat rapat. Tapi nombor 2 ni cerita lain, ni cerita lain. Tapi rasakan cikgu tugasan 1 tu macam lagi susah daripada tugasan 2. Sebab tu makan 50 kat sini, 30 kat sini. Dah macam mana kita kena ikut je IMK ni. Kena ikut je. Nak buat macam mana. Okey, tugasan 3 kuis 30 minit, 20%. Ada 4 soalan tu saya akan buat tapi saya tak akan beritahu sekarang lah nanti saya akan beritahu. Okey, set kita buat ujian 30 minit. Okey, kuis 30 minit. Yang pertama pasal konsep pentadsiran pengujian dan penilaian, taksana understand, ujian secara ringan, ujian diagnostik. Tapi advantage awak saya bagi masa 30 minit ni nanti saya pun ada bersama. Awak boleh buat rujukan kan, kiri kanan atas belakang depan bawah semua ada nota kan. Soalan struktur ni betul kan? Betul. Bukannya awak kena tutup buku jawab, tak. Buku semua ada kat kiri, kat kanan, atas, bawah, depan, belakang semua ada buku. Buat je, cari je Lepas saya kata, okey cukup 30 minit. Lepas tu awak hantar je lah kat GC tu. Okey. Dah nampak soalan 1, 2, 3? Nampak cikgu. Good. Yang lelaki tak ada suara langsung, tergamam ke? Azlan? Cikgu Azlan mikrofon dia rosak tu. Astaghfirullahaladzim. Hanafi? Cikgu. Apa? Cikgu saya maaf saya nak tanya sebab yang projek tadi tu maksudnya kita kena buat dengan murid lah kan? Ya. Jadi ada lagi seminggu untuk buat tu sebelum sekolah tutup dan kita kena PDPR. Tapi seminggu ni saya memang tak pergi ke sekolah sebab kena kuarantin. Jadi macam mana cikgu? Boleh buat online tak dengan budak? Online maksudnya buat malam ke macam tu? Boleh. Okey. Yang penting awak buatlah ujian mendengar ni. Apa cara pun online ke PDPR tu online kan? PDPR online PDPR kan? cikgu. Boleh buat online, boleh. Okey. Saya sangat memahami. So awak jangan relax, jangan stres. Satu cara lagi macam yang saya buat baru ni, kalau kita buat dalam kelas, dia macam kurang berkesan sikit sebab ujian dengar tu dia kena betul-betul tumpu. Jadi kita share kita punya bahan dalam grup. Betul. Dalam grup PDPR tu. Share dalam tu, student boleh dengar banyak kali, dia selalu repeat. Betul. Macam tu lagi senang. Awak cuma set buatkan soalan je, buat soalan dengan skema rubrik tu saja. Okey, baik cikgu, terima kasih. Kuis 4 benda ni, arahan dia, tugasan projek, tugasan laksana secara individu, penilaian projek berdasarkan ujian pendengar yang telah dilaksanakan di sekolah, pelajar menilai proses, pelajar ni awak bukan budak sekolah awak, pelajar tu awak. Pelajar menilai proses pembinaan ujian dan menilai kaedah penilaian kemahiran mendengar. Ada 2 benda tadi kan dalam soalan tu. So penulisan pula yang tugasan 2, tugasan individu, pelajar menganalisis kaedah dan aspek penilaian kemahiran baca. Ada 2 benda tapi benda tu lain-lain. Yang projek tu benda yang sama. Panjang penulisan 1,200, format dia huruf Arial, saiz 11, langkau 1.5 baris, jawab dalam bahasa Melayu saja, tak ada jawi-jawi atau bahasa Inggeris. Tempoh pelaksanaan seperti yang saya catat di dalam jadual itu, sekurang-kurangnya 3 sumber daripada buku, jurnal, kertas kerja, majalah, surat khabar dan sebagainya. Daripada semua bahasa Inggeris pun boleh, bahasa Melayu pun boleh, dan mempunyai 10 sumber rujukan yang ada credibility. Semuanya 10 Yang 3 tu pada buku, jurnal atau kertas kerja tu 3
Ya, campur-campur semua daripada internet, lalu HTTP dan semua itu ada 10 semua ya. Rujukan dan lampiran tidak termasuk dalam pengiraan perkataan. Jadi lampiran awak tu awaknya lampir saja, tapi saya takkan kira tugasan karya asal dan tidak dipelajar, tidak diceplak. Muka hadapan seperti biasa, kuis, tempoh menjawab kuis selama 30 minit, soalan tu berdasarkan topik yang terkena arahan soalan, jawab ke semua 4 soalan tutur. Ini dia arahan-arahan soalan dia. Okey, boleh faham semua? InsyaAllah boleh cikgu. Nanti saya akan masuk dalam GC, saya akan masuk selepas saya pulang menghantar ibu saya vaksin COVID ni. Nanti saya akan masuk dekat GC, saya akan masuk sekali rubrik pemarkahan untuk tugasan 1, 2 dan 3 dalam tu nanti awak baca rubrik tu apa kendak. Nak dapat mark cemerlang macam mana, nak dapat cemerlang macam mana. Saya akan masukkan rubrik di situ. Okey? Baik. Cikgu. So Azlan speakernya rosak, Khairuddin speaker rosak juga ke? Khairuddin speaker rosak ke? Tak cikgu, faham cikgu. Faham. Azlan, Anapi speaker rosak ke? Faham cikgu. Awak masih ada di Johor ke sekarang ni? Saya masih ada di Johor. Balik malam ni ke? Malam ni. Dah agak dah. Bawa cuti kan? Cuti. Isi awak orang Johor ke Hanapi? Isteri saya orang Terengganu. Orang Terengganu juga. Ingat orang Johor. Okeylah Hanapi. Okey, dan lain semuanya selamat berpuasa. Selamat membuat assignment. Kalau tak faham, WhatsApp saja saya dalam grup. Cikgu. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Semoga Terima salam. kasih cikgu. Assalamualaikum. Boleh sambung tidur. Okey. Jumpa lagi cikgu. Assalamualaikum. Okay, terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Kak Su.